warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat. Okey, saya Muhammad Atik dari tim litigation. Okey, bersama saya Puan Syazah Farhana, peguam dari Ezri Law Firm. Okey, pagi ini kita akan kupaskan satu tajuk yang agak menarik bagi saya, iaitu peranan portal di antara klien dan peguam. Okey, sebelum kita mula, saya nak Puan Syazah perkenalkan diri dulu, cerita sikit latar belakang. Okay, terima kasih Atik. Okay, pertama sekali, nama saya Syazah. Saya associate daripada team litigation. Okay, saya dah masuk Ezri Law sejak tahun 2021. Dan pada tahun 2021 tersebut, saya juga pertama kali mengenalikan case panel, iaitu LPPSA. So, saya dan Atik bercadang untuk mengupas topik podcast ni untuk kita nak ceritalah tentang bagaimana peranan portal dan kepentingan portal di antara klien dengan peguam. So sejak 2021 tersebut, saya banyak belajar daripada para peguam dan juga dengan Atik sendiri mengenai apakah peranan portal tersebut. Okey, tajuk kita hari ini adalah peranan portal kepada di antara klien dan peguam. Okey, sebelum kita pas kepada Puan Syazah, saya ingin cerita sikit apa itu portal. Portal itu satu sistem yang dibina oleh klien kepada peguam. Sepanjang kes yang kita berjalan, kita kena isi maklumat dari awal kes sehingga selesai kes. Okey, Puan Syazah, boleh cerita sikit fungsi portal tu? Boleh, terima kasih Atik. Okey, seperti kita tahu, portal ni diperkenalkan oleh para panel, especially panel yang institusi kewangan yang sangat besar. So apabila melibatkan institusi kewangan yang sangat besar, mereka memerlukan portal untuk memastikan peguam-peguam yang dilantik tu dapat memasukkan, dapat progress dan update semua kes-kes dalam portal tersebut. So fungsi portal adalah untuk menjamin dan memastikan kes-kes yang diberikan dan mana-mana peguam yang dilantik akan berjalan dengan lancar. Okay, seperti contoh, kita nak bagi contoh satu bank. Okay, kita dah dilantik oleh bank. Apabila peguam telah dilantik oleh bank, mereka akan memberikan username dengan password dalam portal tersebut. Okay, apabila peguam telah diberi akses untuk memasuki portal tersebut, kita akan terima username dengan password, dan apabila peguam boleh masuk, selalunya kita akan dapat terima kes-kes di dalam tersebut. So first function, peguam kena buat apa? Kena tekan terima dulu lah. Bila tekan terima, masa tu contoh saya bagi satu kes, notis tuntutan. So bila kita terima notis tuntutan, dia tulis dekat situ notis tuntutan selalunya perlu dikeluarkan contoh 3 hari. So dalam masa 3 hari, mana-mana peguam ataupun mana-mana staff yang berperanan, yang bertanggungjawab untuk memasuki portal tersebut, dia kena masuk, kena tekan terima dan kena buat notis tuntutan. Apabila kita dah buat notis tuntutan, kita dah keluarkan, selalunya kita akan scan, kita dah serah kepada peminjam tersebut atau pengguna tersebut, kita perlulah kemaskini dekat dalam portal. So itu adalah fungsi portal. Dan sebenarnya fungsi portal sangat luas. Tetapi yang utama yang kita nak bincang pada podcast hari ini adalah untuk memberitahu apakah fungsi portal tersebut. Dan selalunya yang kedua adalah untuk mengemaskini progress kes tersebut. Macam contoh tadi Atik kata, kita nak tahu daripada journey of the case itself, daripada awal sampai akhir. So apabila notis tuntutan, kita selalu ada tempoh. Okay? Tempoh selalu 7 hari. Apabila tamat tempoh 7 hari, kita perlu follow up. Kan nanti? So bila kita perlu follow up, kita akan minta arahan daripada panel, klien, kita nak teruskan dengan writ saman di mahkamah atau tidak. Okay, di situ juga fungsi portal adalah untuk kita memasukkan apabila notis tuntutan telah tamat tempoh, kita masukkan minta arahan dan kemudian mereka akan memberi arahan sama ada melalui portal ataupun melalui email. So kita boleh tengok kat sini, portal memang sangat penting, tetapi email juga memainkan peranan untuk menstabilkan, seiringkan dua-dua laman web tersebut lah. Okay, bila kita dah terima, kita kena update lah kat dalam portal tersebut. Bila kita dah terima arahan untuk proceed ke mahkamah, kita kena file writ saman, kita kena file penyataan tuntutan, dan kita kena masukkan amount tersebut di dalam portal tersebut. Itu adalah antara fungsi-fungsi portal yang kita dapat kupas pada pagi ni. Okey, kalau saya tengok tadi fungsi dia tu agak banyak lah kita betul, lihat. Boleh Puan Syazah cerita sikit apa yang
boleh kita lakukan dalam portal tu? Okey. Pelbagai cara dan pelbagai benda yang kita boleh buat dalam portal tersebut. Okey, macam contoh, peguam boleh memuat naik dokumen. Okey, seperti yang saya kata tadi, noti tuntutan, bila kita dah terima kes kat dalam portal, kita kena keluarkan noti tuntutan. Dan apabila kita dah keluarkan noti tuntutan tersebut, kita boleh memuat naik dalam portal tersebut. Untuk apa? Untuk memastikan panel klien dan juga peguam boleh tengok noti tuntutan tersebut. Macam contohlah, kita tak bawa file pergi mahkamah. Tengok-tengok mahkamah maybe nak tengok noti tuntutan tersebut. So kita senang saja kita boleh akses masuk dalam portal tersebut. So kita boleh memuat naik dokumen dalam portal tersebut. Dan kedua, kita boleh juga memuat naik bil. Sebelum ni, kalau sebelum tak ada portal, memang sangat panjang perjalanan untuk kita buat bil. Kita kena minta pihak akaun buat bil, kita kena sediakan surat, kita kena lampirkan bil tersebut, kita kena courier pula. Dan selalunya panel-panel klien ni berpusat di Kuala Lumpur. Dan benda tu mengambil masa yang sangat lama. Tetapi dengan adanya portal, kita boleh memuat naik bil dan memudahkan lagi kerja-kerja peguam dan juga memudahkan kerja-kerja panel klien juga. Contoh dalam portal kita akan panggil setiap orang dalam tu, kita ada panggil person in charge. Person in charge ni adalah panel klien yang telah dilantik dan mereka yang bertugas untuk mengawal kes-kes tersebut. So melalui portal tersebut, kita boleh tahu siapa person in charge bagi kes tersebut. Macam contohlah dekat bank, ada 10 person in charge. Kes berlainan, ada kes lelong, ada kes saman biasa, ataupun ada kes noti tuntutan, ada kes kerosakan. So benda tu dalam sistem kita boleh tengok. Peguam boleh tengok dan boleh tengok siapa nama person in charge tersebut. Okay, dan yang ketiga, saya rasa ada yang peguam boleh buat dalam portal tersebut adalah dengan melihat sekiranya kes tersebut jika perlu ditarik balik. Macam contoh, kita dapat, kalau contoh sistem institusi keuangan portal, dia akan keluarkan jumlah kosong. Kalau jumlah kosong tu maksudnya mereka tidak lagi berhutang dengan institusi kewangan. Okay, dekat situ kita boleh nampak dan tengok peguam boleh tarik balik semua kes. Tetapi dengan syarat kita perlu dapatkan arahan dulu daripada PIC. So senang untuk diceritakan dan nak dicadangkan di sini. Portal ini sangat membantu untuk peguam dan peguam boleh akses macam-macam dekat dalam portal tersebut. Okay, kita akan berehat seketika, kita akan sambung sebentar lagi. Hi, I'm Abid Rahman, Senior Partner at SZ Law Firm and Head of Litigation, specializing in the employment law, banking law, Sharia law, judicial review, insurance and related claims, and medical negligence. I've experience in conducting and appearing before the subordinate courts, high courts, as well as the appellate courts in Malaysia. Okey, kita kembali pada segmen kedua. Okey, macam Puan Syazah cerita tadi, dari segi maksud, fungsi, bagailah yang kita boleh lakukan dalam portal tu. Boleh Puan Syazah cerita sikit kebaikan portal ni dari segi kebaikan kepada klien, kebaikan kepada peguam. Boleh cerita sikit? Terima kasih Atik di atas soalan tersebut. Saya rasa soalan itu sangat bagus sebab sekarang ni kita nak tahu apa yang membezakan portal dengan email tersebut. Tetapi sebenarnya portal sangat banyak memberi kebaikan lah untuk panel klien dan terutama sekali semestinya sangat memudahkan peguam. Okay, contoh untuk yang pertama, kebaikan pertama yang saya dapat tengok bila kita dapat buat portal kes ni adalah ia sangat mempercepatkan semua proses. Sebelum ni kita nak dapatkan arahan daripada PIC susah sedikit ataupun PIC ada kes-kes yang lain yang perlu dikendalikan oleh beliau. Jadi kita kalau boleh tidak mahu mengganggu PIC tersebut. Tetapi dengan adanya portal, kita boleh tahu next step apa yang kita boleh buat dan benda tu lagi mempermudahkan dan mempercepatkan apa-apa progress kes. Okay, dan seterusnya kebaikan yang kedua yang tadi pasal cepatkan proses. Yang kedua adalah memastikan
kesemua arahan yang kita terima dekat dalam email adalah seiring dengan dalam portal. Macam contoh, kalau ada program yang tersilap langkah tetapi melalui portal telah fix step dia. Macam contoh, lepas notis tuntutan kena ada apa? Kena ada writ saman. Lepas ada writ saman kena ada affidavit penyampaian apa semua. So benda tu telah ditetapkan dalam portal dan kita boleh tengok step-step tersebut. Oleh itu saya rasa kebaikan portal yang disediakan oleh klien, terutamanya institusi kewangan, ia sangat membantu terutamanya peguam yang baru sahaja memasuki bidang peguam ataupun untuk chambering student yang memang tak tahu ataupun belajar atas file saja. Tetapi dalam portal kita boleh tekan next ataupun kita boleh tengok dekat situ step-step yang telah dirungkaikan dalam portal tersebut. Okay, dan kebaikan ketiga yang saya boleh nampak dekat dalam portal adalah sepanjang saya dan Atik membuat kes-kes institusi kewangan, kebaikannya adalah bil. Okay. Tadi saya cakap mempercepatkan kan, tapi kalau bil, kalau kita hantar attach by masuk dalam sistem, 3-4 hari terus kita dapat payment. So sangat mempermudahkan dan mempercepatkan. Kalau sebelum ni kena hantar bil by courier ataupun kita hantar hard copy hantar kepada pihak institusi kewangan, tetapi sekarang tidak perlu lagi, kita cuma masukkan dalam sistem dan selalunya tak lama bukan nanti kan, selalu dalam paling lama pun 7 hari, memang cepat dapat. So itu adalah antara kebaikan portal yang saya dapat rungkaikan di sini. Dan akhir sekali saya rasa kebaikan yang paling penting yang saya perlu kongsikan dengan pendengar podcast adalah ia sangat dia sangat stabil dan jaranglah portal ni nak ada glitch ke apa-apa. Macam contoh internet kalau slow pun saya masih boleh buka portal tersebut. Just masukkan username dan password, dekat dalam phone pun kita boleh access, senang. So macam saya, kadang-kadang saya kena pergi mahkamah, tiba-tiba ada PIC, person in charge, tanya progress case kat saya. Saya cuma perlu masukkan search, macam contohlah nama case tu nama dia Siti. So saya masukkan nama Siti, dia akan keluar paparan carian tu. So kita senang saja masuk, kita boleh tengok oh kes ni dah sampai peringkat mana dan kita boleh update kes tu selanjutnya dengan PIC. Itu adalah antara kebaikan yang saya rasa saya boleh rungkaikan apabila saya dah memasuki portal tersebut lah. Kalau saya simpulkan di sini, kebaikan dia memang agak banyak lah. Ya, betul. Okey, soalan seterusnya, jikalau kita dapat satu kes di dalam portal dan kita dapat email, kes dalam email, macam mana kita nak perjalanan kes tu seiring? Boleh Puan Syaza cerita sikit? Menarik soalan tu. Betul, sebab memang kita sebagai manusia kita memang tak terlepas daripada kesilapan. Kadang-kadang apabila kita dah terima arahan daripada email ataupun melalui email, ataupun kadang-kadang ada PIC yang nak cepat dan nak senang, dia pun akan WhatsApp. Mereka akan WhatsApp arahan ataupun email arahan. Kadang-kadang kita dah proceed semua benda yang diarahkan melalui email, tetapi kita terlepas pandang untuk kemas kini dekat dalam portal. So untuk menjawab soalan Atik tu, memang selalunya kita perlu tetapkan contoh setiap 15 hari bulan kita kena pastikan apa-apa arahan yang kita terima dalam email tersebut, kita kena buka portal, kita kena seiringkan. Macam tu. Macam contoh kita terima dalam email tersebut, selalunya bila kes penghakiman dekat mahkamah kita dah terima, selalunya institusi kewangan akan bagi arahan seterusnya untuk kita lakukan pelaksanaan. Contohlah pelaksanaan yang kita dapat arahan tu, kita perlu teruskan dengan SITA. Okey, tetapi kita dah buat semua tapi kita tak teringat nak masukkan dalam portal. So salah satu cadangan ataupun saranan yang saya buat adalah kita perlu semak secara berkala. Kita buka portal, kita tengok dalam senarai tu, oh 15 hari bulan saya kena kemas kini, masukkan, oh kes ni dah sampai peringkat SITA, saya kena masukkan. Ataupun kadang-kadang memang kita tak terlepas daripada kesilapan. Tengok-tengok kes tu dalam email kata withdraw, tapi dalam portal dia pun tak withdraw lagi. Maksudnya withdraw ni adalah untuk tarik balik semula kes. Okey, tetapi untuk kita pastikan seiring arahan daripada email dengan portal tersebut, kita kena buka balik portal semula, kita kena inform dekat PIC. Contoh PIC, kes ni kita terima arahan dalam email untuk tarik balik.
So saya nak minta PIC untuk update lah kes ni dalam portal tersebut, untuk minta ditutup kes ni ataupun ditulis kat situ dalam status tu KIV. Selalunya macam tu. Sebab kadang-kadang ada potensi kes dalam portal akan dibuka semula. Itu adalah salah satu contoh kebaikan portal jugalah. Kita boleh tengok kes ni pernah buka sebenarnya, dia tengok tutup lepas tu buka balik. Sebab apa? Kadang-kadang ada hutang tertunggak tu datang semula. Maksudnya ada pengguna ataupun peminjam tak bayar, so dia akan muncul balik lah. Itu saya rasa itulah saranan untuk memastikan terdapatnya keseiringan email dan juga portal. Tapi yang saya nak tekankan di sini adalah sebenarnya email dengan portal perlu dilihat secara serentak dan perlu dipantau oleh peguam terutamanya. Sebab kadang-kadang dalam portal dia cuma untuk membantu. Email dia cuma email untuk berkomunikasi. So untuk kita melampirkan segala dokumen-dokumen tersebut dalam email pun kita boleh buat sebenarnya, kita boleh attach. Tapi dalam portal tu lagi tepat dan kita siap boleh identify, kita boleh tengok dekat situ macam mana kita nak letakkan dokumen-dokumen berdasarkan email tersebut. Saya setuju apa yang Puan Sazah cakap tadi. Kerana bila adanya portal, perjalanan kes tu agak baik. Memang baik. Kerana kita terima kes, sampai selesai kes, kita buat bil, semuanya baik. Betul. Okey, kita ni dah kupas banyak dah berkenaan dengan portal ni. Boleh Sazah simpulkan soalan terakhir kita lah. Sazah simpulkan berkenaan portal ni. Okey. So jadi kesimpulan yang saya boleh buat berdasarkan peranan dan kepentingan portal di antara klien dan peguam, pertama sekali saya nak simpulkan adalah ianya sangat memberi banyak manfaat, terutamanya kepada peguam-peguam yang jauh daripada HQ dengan klien, panel klien. Contoh macam saya cakap tadi, kebanyakan panel klien berpusat di KL. Tetapi dengan adanya portal, peguam-peguam yang menetap di luar bandar seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, mereka boleh memasuki dan mencuba untuk menjadi peguam yang dilantik oleh institusi kewangan tersebut. So batas dan jarak tu tidak lagi menjadi halangan. So itu adalah kesimpulan yang saya dapat buat dengan kebaikan portal ni. Dan kedua yang saya dapat simpulkan adalah portal sangat memainkan peranan yang penting untuk memastikan kes-kes berjalan dengan lancar, dan juga memastikan tidak terdapat banyak, kita panggil sleeping file. Sleeping file maksudnya banyak kes yang kita buka tapi kes tu tak bergerak. So dengan terlepas, betul, saya setuju. So dengan adanya portal, kita boleh generate dan kita boleh tengok dekat situ kes-kes mana yang masih dibuka, kes-kes mana yang masih berjalan dan kes mana yang telah ditutup tapi contoh bil tak sempat buat lagi. So kita boleh akses dekat situ general mana-mana, general case, case lelongan mana yang kita tak finalize lagi, kita boleh tengok dekat situ. Dan akhir sekali, kesimpulan yang saya rasa amat penting untuk saya berkongsi dengan Atik dan juga pendengar podcast di sini adalah portal ni juga sangat membantu untuk beginner lawyer ataupun chambering student yang walaupun portal ni dengar macam susahnya, tapi bila once dah belajar, dalam contoh tak sampai sebulan pun memang dah cepat, because selalu portal ni memang sangat senang untuk diakses. So setakat itu je kesimpulan yang saya dapat bincangkan sepanjang kita punya sesi podcast hari ini. Okey, saya rasa apa yang kita kupas pada podcast kali ini rasa cukup banyak. Okey, saya rasa cukup sekadar itu saja podcast hari ini. Terima kasih semua. Kita jumpa pada podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.